Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, kita dapat bertemu lagi pada pertemuan pada kali ini, yang mana kita akan membahaskan sambungan dari kitab kita, iaitu Matan Safinatun Najah, berkaitan bab fardu ain dan juga berkaitan yang mana ada kaitan dengan bab solat terutamanya. Sebelum kita masuk kepada chapter baru pada hari ini, yang mana kita akan teruskan, kita murajaah, kita tengok balik apa yang kita telah pelajari pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Antaranya, bila kita telah masuk dalam kitabus solah ataupun babus solah, antara perkara pertama kita bahaskan sebelum ni tentang a'zarus solah, iaitu kita ketahui jika seseorang itu dia tertinggal solat disebabkan tertidur ataupun terlupa, maka dia tidak berdosa kita katakan, tetapi dia diwajibkan qada balik, ulang balik solat yang dia lakukan kalau disebabkan tertidur ataupun lupa, dengan syarat-syaratnya lah kita dah sebut. Kemudian setelah itu kita juga telah bahaskan berkaitan syurutus sihhatis solah, syarat sah solat, yang mana ada beberapa syarat sah kita telah bicarakan. Antaranya adalah satrul aurah, iaitu menutup aurat, yang mana menutup aurat merupakan syarat sah solat. Jika solat tanpa keadaan menutup aurat, maka solat itu tidak diterima, sehingga akan disebutkan huwa wajibun. Menutup aurat itu wajibun bil ijma', telah wajib secara ijma' ulama. Sepakat ulama mengatakan wajib menutup aurat ketika solat. Cuma mereka berbeza-bezalah dalam menentukan had aurat bagaimana. Dan sekiranya tengah-tengah solat angin tolak pakaian, batal atau tidak, itu ulama berbezalah berkaitan hal demikian rupa. Tetapi yang telah berlaku ijma' adalah satrul aurah, menutup aurat itu wajib. Sehingga akan kewajipannya bukan sahaja di depan orang. Contohnya kita buat satu contoh, seseorang yang mana dia bangun daripada tidur dia, mungkin solat subuh ke apa-apa, dia ambil wuduk, tapi dia malas nak pakai pakaian yang elok-elok. Dia pun pakailah pakaian tak tutup aurat dalam bilik, gelap, tak ada orang nampak, tutup lampu. Ataupun solat isyak ke apa ke, dia tutup lampu, gelap, tak nampak, dia duduk sorang-sorang dalam bilik, dia tutup lampu, dia pun pakai pakaian tak tutup aurat, dia solat. Sah ataupun sebaliknya solat tersebut, kita katakan solat tersebut dikirakan menutup aurat tu wajib, hatta walau kana fi khalawat, walaupun dalam keadaan dia khalwah, dia berseorangan, itu juga wajib untuk menutup aurat. Kerana kita tutup aurat ni bukan antara kita dengan manusia, dengan makhluk saja, tapi itu adalah antara kita dengan pencipta. Sebab itu wajib menutup aurat walaupun solat secara bersendirian. Sebelum ni saya ada kuliah kat mana, saya tanyalah pelajar-pelajar agama kat depan tu, sah tak solat kalau dalam keadaan dia duduk sorang-sorang dalam bilik, tak pakai apa? Ada yang jawab sah, ada yang jawab tak sah. Tapi hakikatnya tak sah lah solat yang mana jika duduk sorang-sorang pun tak ada orang nampak, maka tetap tidak sah solat yang mana dalam keadaan tidak menutup aurat. Illa lihajah, melainkan kalau ada hajat ataupun ada darurat. Kalau darurat tu macam mana? Kita buat contoh, kalau seseorang itu dia pergi masuk hutan. Dia masuk hutan dalam keadaan last kali dia tengah mandi kolam ke, bukan mandi sungai ke, monyet bawa lari dia punya pakaian. Apa binatang ke bawa lari dia punya pakaian, sampai dia nak tutup pun tak boleh. Maka dalam keadaan ni, kalau ada tanah ke lumpur, dia tertiin, dia ambil lah lumpur tu, tutup kat aurat dia yang mana patut dia tutup waktu solat. Tapi kalau kita katakan tak ada apa semua, ayak untuk dia dalam tak tutup ke, guna daun-daun ke apa, tak ada semua, tanah yang lembap pun tak ada, maka dalam keadaan ini, kalau dia ada sikit saja pakaian dapat tutup tapi tak dapat tutup sempurna, dia hanya dapat tutup sikit saja, maka dalam keadaan ini wajibnya tutup semampu yang dia mungkin. Tetapi kita katakan dia kena mendahului menutup kemaluan depan dan belakang. Ini disebutkan dalam kitab Umdatus Salik. Maksudnya dalam keadaan kalau contoh kita katakan tak ada pakaian, pakaian yang kena curi, maka dalam keadaan ni kalau ada sikit saja pakaian yang dapat tutup tapi tak dapat tutup sempurna, cukuplah ditutup kemaluan depan dan belakang dahulu. Itu yang lebih utama. Sekiranya tak cukup untuk tutup dua-dua, cukup untuk tutup satu aja, maksudnya mungkin ada benda untuk tutup tu tapi tak cukup nak tutup dua, hanya satu kemaluan saja, maka dalam keadaan ni dahulukan kemaluan depan untuk tutup. Sebab untuk menghormati kiblat. Sebab kemaluan depan dia menghadap pada kiblat, maka dahulukan menutup kemaluan depan.
Itu dalam keadaan kalau kita kata darurat lah, tak ada pakaian langsung. Kalau duduk dalam hutan, kalau kita duduk kat rumah, mustahil lah tak ada pakaian. Ada pakaian untuk kita tutup. Jadi kalau solat seorang-seorang dalam bilik, wajib tutup aurat walau kana fi khalawat, walaupun dalam keadaan dia berseorangan. Setengah sebut qalwah. Maksudnya walaupun dia bersendirian, tak ada orang tengok, wajib dia tutup aurat tersebut. Itu yang mana kita telah bicarakan pada pertemuan yang lalu. Had satir, kita kena bezakan baca. Kalau satrul aurah, menutup aurat. Kalau sitrul aurah, penutup kedua aurat, pakaian yang menutup aurat itu. Okey, sitrul aurah ataupun apa benda yang untuk menutup aurat ni, maksudnya apa dia punya had dia, limit dia macam mana, sehinggalah pakaian menutup aurat itu tak nampak launul basyarah, tak nampak warna kulit. Contoh macam pakaian kita semua ni tak ada warna kulit, tak nampak warna kulit kita, maka pakaian kita ni dikira menutup aurat. Contohnya macam saya pakai baju ini, tak nampak pun warna kulit dalam ni. Kalau seseorang itu dia pakai pakaian sehingga menyebabkan warna kulit yang nampak, maka itu menyebabkan tidak sahlah solat dia. Kalau warna kulit itu pada kawasan aurat yang nampak, itu tidak sah. Jadi sebab itu pakaian kita ini, kawasan kita seluar menutup aurat semua, tak ada pun nampak sampai warna kulit, maka kita katakan sahlah dalam keadaan begini. Tapi kalau kita pakai pakaian yang mana nampak warna dalam itu, warna kulit kita nampak, maka itu tidak cukup had untuk menutup pakaian itu ataupun menutup aurat tersebut. Imam Bukhari dan ulama-ulama hadis yang lain, mereka ada meletakkan bab yang tertentu berkaitan pakaian dalam solat. Ada pakaian-pakaian yang mana dianjurkan untuk kita pakai dan ada pakaian yang mana dilarang untuk kita pakai. Itu nanti bila kita sampai kepada chapter berkaitan itu, terutamanya dalam hadis-hadis yang membicarakan ada pakaian yang mana kita dilarang pakai. Tapi pakaian dilarang pakai tu kita tengok dalam masyarakat kita tak ada lah benda tu. Iaitu kita tak boleh untuk kita istimal memakai seperti mana orang Yahudi. Pakaian orang Yahudi dia ada pakaian tertentu yang mana ada kain tu kena tarik di atas lah. Adalah dalam hadis. Hadis-hadis seperti mana Imam Bukhari dan ulama lain meriwayatkan berkaitan pakaian orang Yahudi yang mana kita tak boleh untuk kita tasyabuh bil Yahud. Tak boleh kita serupa dengan mereka pakaian di dalam solat. Itu salah satu syarat sah solat. Kita katakan berkaitan satrul aurah, menutup aurat. Syarat yang seterusnya kita telah bicarakan pada pertemuan yang lalu, iaitu berkaitan istiqbalul qiblah, iaitu menghadap kepada kiblat. Iaitu dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, wajib menghadap ain Kaabah, iaitu menghadap Kaabah betul-betul. Manakala di sisi mazhab Hanafi menghadap kepada jihah Kaabah. Itu juga kita telah bicarakan. Dan juga kita telah bicarakan berkaitan syarat sah solat adalah ma'rifatu, mengetahui masuknya sesuatu waktu solat itu. Maksudnya kita mengetahui masuknya waktu solat itu juga merupakan syarat sah solat. Dan kita dah bicarakan banyak kali. Bab berkaitan ni adalah waktu kali pertama saya main sini pun kita dah bicarakan syarat sah solat. Jadi kita pergi laju je, kita tak panjang-panjang. Dan syarat sah solat kita sebutkan adalah mengetahui masuknya waktu solat tersebut. Bagaimana sekiranya seseorang telah berijtihad nak cari waktu solat. Mungkin dia musafir, dia travel di mana-mana, tiba-tiba dia dah semayang dah, dia ijtihad betul-betul sebelum semayang dia ijtihad, dia cari betul-betul waktu, dia semayang rupanya sebelum waktu. Dia dah habis semayang Zuhur dah, baru dia tahu, lah Zuhur tak masuk lagi, aku semayang awal. Maka solat dia tu jadi apa? Contohnya, sekarang ni pukul 12.45. Dia pun ijtihad lah, dia cari bila masuk waktu Zuhur ni. Last sekali dia pun semayang. Rupa-rupanya Zuhur tak masuk lagi. Zuhur masuk lambat lagi, dia semayang awal. Maka solat yang dilakukan itu kita katakan terbagi pada dua. Yang pertama, jika dia masih mempunyai qada solat sebelum ni, contohnya mungkin sebelum ni dia ada tertidur ke, terlepas solat, maka solat yang dia buat 4 rakaat tadi itu menjadi qada daripada solat yang tinggal terdahulu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dia tak ada solat qada yang di mana terlepas dulu lama, solat 4 rakaat yang dia tersilap buat awal waktu menjadi sebagai solat sunat. Menjadi sebagai solat sunat mutlak. Ini ada dibahaskan dalam kitab At-Taqrirat As-Sadidah. Ini berkaitan, kita dah bahaskah berkaitan syarat sah solat, mengetahui masuknya waktu. Dan juga kita telah bahaskan syarat sah solat adalah taharatul badan, suci, bersih badan kita, makan, tempat solat dan juga pakaian daripada najis. Itu perkara yang mana kita telah bicarakan berkaitan syurut sihatis solah, syarat sah solat yang mana kita bicarakan. Jadi pada pertemuan pada hari ini kita akan masuk pada bab yang mana bab yang baru, iaitu berkaitan arkanus solah, iaitu berkaitan rukun solat pada muka surat yang ke-74. Berkaitan arkanus solah. Faslun fi arkanis solah. Fasal dalam menyatakan arkanus solah. Arkanis solah adalah arkan jamak daripada perkataan ruknun, iaitu rukun.
maka ini berkaitan rukun-rukun dalam solat. Yang mana rukun yang ada dalam solat, ada pelbagai rukun yang ada. Setengah kitab kita akan tengok sebut salah satu asyar, 13 rukun solat. Dalam kitab kita ini dia sebutkan apa? Sab'ata asyar, 17. Ada kitab sebut 13, ada kitab sebut 17, ada kitab pula sebut 20 rukun solat. Jadi berbeza-beza. Ada yang mana mereka meletakkan tamak ninah adalah rukun yang berasingan. Ada meletakkan tamak ninah rukun yang sekali. Sebab tu ada berbeza-beza lah. Ada yang 13, ada 17. Sebab ada yang mana dia sebutkan sekali sesuatu rukun itu ma'a tamak ninah, bersama tamak ninah. Ada pula tamak ninah lain, sujud lain, tamak ninah lain. Sebab tu ada yang berbeza. Ada juga yang mana sampai ada kita sebutkan yang Aisyun. Kenapa beza sampai ada yang sebut 20 rukun solat, ada yang sebut 18. Dan kitab kita sebut sab'ata asyar, 17. Imam Ghazali dinukilkan dikatakan bahawasanya dia berpandangan khusyuk adalah salah satu pada rukun min arkani solah. Imam Ghazali punya berpandangan dia kata khusyuk rukun solat. Tapi itu bukan pandangan muktamad mazhab Syafi'i lah. Jika benar khusyuk itu adalah rukun solat, habis solat kita sekarang. Berapa kerat je, berapa kita dapat confirm daripada kita angkat takbir sampai bagi salam, berapa banyak kita khusyuk, ataupun berapa banyak kita ingat solat yang kita lakukan, kita fikiran kita tak pergi kat tempat lain. Sebab itu dalam pandangan muktamad mazhab Syafi'i, khusyuk bukan salah satu rukun. Tetapi ada ulama yang mengatakan khusyuk rukun, ya, ada dinukilkan. Salah seorang ulama yang mana bermazhab Syafi'i, mereka mengatakan khusyuk ni ruknun min arkanis salah, salah satu rukun. Tetapi itu bukan pandangan muktamad mazhab. Pandangan muktamad mazhab Syafi'i, khusyuk bukan rukun dalam solat. Jika khusyuk rukun dalam solat, habis solat kita selama ni. Sebab apa? Sebab khusyuk tu benda yang sukar untuk kita mendapatkannya. Dia perlu kepada bermujahadah dan perlu kepada pengorbanan dan perjuangan untuk mendapatkannya. Okey, kita tengok arkanus salati sab'ata asyar, iaitu rukun-rukun dalam solat ada 17 perkara, iaitu 17 rukun. Yang pertama, al-awwalu an-niyatu. Rukun yang pertama adalah niat. Kali ini kita tak bahas syarah panjang lagi. Kita akan baca dahulu ke semua rukun dan sekali lagi kita akan mensyarahkan tiap-tiap satu rukun yang ada. Yang pertama adalah an-niyah. As-sani takbiratul ihram. Rukun yang kedua adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram dia berbeza dengan raf'ul yadain. Takbir lain, raf'ul yadain, angkat tangan dah lain. Itu dia kena bezakan. Yang mana satu rukun? Angkat tangan ke takbir? Yang rukun adalah takbiratul ihram. Raf'ul yadain, mengangkat tangan, itu bukan rukun. Itu sunnah. Saya kita akan syarahkan. Sekarang kita baca dahulu dia punya beberapa rukun solat. As-salisu al-qiyamu 'ala al-qadiri fil fardi. Ar-rabi'u qira'atul Fatihah. Al-khamisu ar-ruku'u. As-sadisu at-tuma'ninatu fihi. As-sabi' al-i'tidal. As-samin at-tuma'ninatu fihi. At-tasi' as-sujudu marratain. Al-ashir al-tuma'ninatu fihi. Ini adalah berkaitan 10 perkara yang mana rukun solat, dan ada berbaki lagi beberapa rukun yang kita tidak baca lagi. Kita akan baca pada pertemuan ataupun setelah ini. Kita syarahkan dulu berkaitan rukun-rukun yang mana disebutkan daripada awal, iaitu al-awwalu an-niyah. Rukun pertama adalah berkaitan niat. Ini rukun yang pertama. Berkaitan niat kita dah bahas dah dalam bab wudu. Kalau kita ingat, bab wudu kita telah bahaskan panjang lebar berkaitan niat. Jadi sebab itu pada kali ini kita bahaskan apa yang sekadar yang berkaitan dengan bab solat. Sebab bab wudu kita dah panjang lebar bahas sebab niat. Kita telah bahaskan juga niat dalam solat. Berkaitan niat, niat adalah perkara yang penting di dalam ibadah yang kita lakukan. Sebab niat seperti mana kita sebutkan untuk at-tamyiz bainal adah wal ibadah, iaitu untuk membezakan di antara adat dan juga ibadah. Itu function ataupun fungsi niat. Beza antara ibadah dan juga adat. Itu antara fungsi niat. Sebab apa? Adat dan ibadah merupakan dua perkara berbeza. Contoh yang selalu saya buat, dan tuan-tuan pun mungkin ingat, seperti mana kalau orang dalam keadaan tengah panas ke 12 tengah hari, dua orang yang sama, seorang dia basuh muka, dia basuh tangan, dia sapu kepala, dia basuh kaki. Seorang lagi buat benda yang sama, tapi orang yang pertama itu dia qasad dia nak berwudu, maka yang pertama itu dia menjadi sebagai orang yang mana berwudu. Orang kedua tak dapat apa. Sebab apa? Sebab dia hanya untuk menyejukkan badan. Contoh pertama. Contoh kedua, dua orang yang dalam keadaan berjunub, suami isteri yang dalam keadaan berjunub, suami dan isteri, kedua-duanya selam masuk dalam sungai, mereka mandi sekali masuk sungai. Kemudian
suami dia selam itu dia nak mengangkat hadas. Nak mengangkat hadas besar. Sebab dia dua-dua dalam keadaan berjunub. Dan isteri itu dia sekadar masuk, dia tak niat apa-apa pun, dia sekadar nak berseronok. Maka yang pertama, suami itu perangkat hadas dia. Maksudnya suami itu daripada dia berhadas besar, maka dia menjadi orang yang mana? Yang suci, tidak berhadas. Manakala isteri tetap berhadas sebab dia tak niat. Jadi sebab itu niat itu at-tamyiz bainal adah wal ibadah. Itu membezakan antara adat dengan ibadah. Itu ataupun function berkaitan niat itu. Okey, kita pergi muka surat 77. Kita sambung baca matan dahulu. Al-hadi ashar al-julusu baina sajadatain. As-sani ashar at-tuma'ninatu fihi. As-salisu ashar at-tashahhudul akhir. Ar-rabi'u ashar al-qu'udu fihi. Al-khamisu ashar as-salatu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. As-sadisu ashar as-salam. As-sabi'u ashar at-tartib. Itu berkaitan rukun-rukun solat kita telah baca secara sampai habis. Sekarang kita pergi kepada syarah dia, itu pada muka surat 79. Pada muka surat 79 berkaitan syarah berkaitan bab niat. Faslun fi niyatis salah. Fasal dalam menyatakan niat. Bab berkaitan niat dalam solat. Jadi niat ini dibahagikan kepada 3 martabat. Niat dalam solat ni dibahagikan kepada 3. Kita tengok yang pertama, an-niyatu salasu darajat. Niat ini dapat dibahagikan kepada 3 darjat. Apa 3 darjat berkaitan niat itu yang mana kita akan bicarakan ini? Dia berbeza antara solat fardu, solat sunat, dan solat sunat pula ada 2. Dia ada 3. Solat fardu, yang kedua solat sunat zatus sabab ataupun solat sunat yang ada sebab, yang ketiga solat sunat mutlak. 3 ni dia ada hukum yang berbeza dalam niat. Kita pergi yang pertama. In kanatis salatu fardan wajaba qasdul fi'li wa ta'yinu wal fardiyatu. Sekiranya sesuatu solat itu solat fardu, maksudnya solat fardu macam isyak, solat 5 waktu, solat fardu. Jika sesuatu solat itu fardu, maka wajaba qasdul fi'li wa ta'yinu wal fardiyatu. Maka jika sesuatu solat itu fardu, wajib ada 3 dalam niat. Iaitu 3 perkara yang wajib ada dalam niat jika sesuatu solat itu solat fardu. Yang pertama adalah qasad. Qasad itu adalah tujuan kita. Kita nak buat apa ni? Nak solat. Kalau kita tengok kitab-kitab selalu sebut perkataan qasad ni usalli lah. Usalli selalunya. Tetapi yang kita nak fahami, qasad tu tujuan kita nak buat apa? Kita nak main takraw ke, kita nak puasa ke, nak zakat. Kita berdiri situ sebab kita nak solat. Jadi qasad itu adalah tujuan kita nak buat apa? Kita nak solat. Itu qasad. Yang kedua disebutkan wa ta'yin. Ada ta'yin. Ta'yin tu apa? Ta'yin tu kita menentukan solat mana satu. Solat zuhur ke, asar ke, maghrib ke, isyak. Itu ta'yin. Manakala wal fardiyah. Wal fardiyah adalah kita menyebutkan fardu. Contoh, kalau kita nak solat isyak, ada dalam diri kita, dalam khasad kita, maksudnya dalam jiwa kita, aku nak solat fardu isyak, sah solat. Itu dikira niat menurut mazhab Syafi'i. Aku nak solat fardu isyak. Aku nak solat, itu adalah khasad. Fardu adalah fardiyah. Manakala sebut nama solat tu solat apa, isyak ke apa, itu adalah merupakan ta'yin. Jadi itu simple. Niat benda yang mudah. Mungkin sebab sebelum ni kita dengar istilah tu dalam bahasa Arab, qasad, ta'yin, ta'arud. Sebab tu kita rasa macam susah sangat niat ni. Hakikatnya senang. Itu nama dalam bahasa Arab saja. Hakikatnya kita kata dalam mazhab Syafi'i, ulama mazhab Syafi'i mengatakan kalau ada dalam jiwa kita ni, qasad kita, dalam qalb kita, aku nak solat fardu isyak, sah niat itu menurut mazhab Syafi'i. Rakaat tak wajib sebut. Lillahi ta'ala tak wajib sebut, tapi bolehlah kalau nak sebut, tak ada masalah. Tapi kita katakan kalau had yang katakan sah ataupun tidak, kalau kita kata aku nak solat fardu asar, itu sah. Sebabnya yang wajib qasad, kita nak buat apa? Nak solat. Aku nak solat, itu qasad. Ta'yin, solat apa? Isyak ke, maghrib ke apa? Fardiyah, sebut fardu di depan tu. Aku nak solat fardu asar, sah menurut mazhab Syafi'i. Sebab dah lengkap dah qasad, ta'yin kita dan fardiyah ataupun ta'arud. 3 itu. Mungkin sebelum ni kita rasa niat dia macam susah sebab kita dengar macam kita katakan tadi, dia sebut dalam, mungkin dalam istilah kita sebut qasad ni benda apa, ta'arud ini benda apa, ta'yin. Sebab tu kita macam confused. Tapi hakikatnya benda ni simple. Sebab tu para fuqaha mereka juga memudahkan kita bagaimana untuk solat. Bilangan rakaat mana kita katakan tadi tak diwajibkan sebut. Kalau sebut tak ada masalah lah. Macam mana kalau seseorang itu dia niat, dia sebut silap rakaat. Contoh, solat maghrib dia sebut 6 rakaat. Maka
kalau salah sebut rakaat, ataupun kita katakan lebih tepatnya, kalau dia nak solat maghrib tadi 3 rakaat, dia sebut isya 4, ataupun dia sebut maghrib 4 rakaat, dia salah sebut bilangan rakaat, maka para ulama mazhab Syafi'i mengatakan jika tersalah sebut rakaat, maka tidak sah solat tersebut. Sebab tu kita katakan bahawasanya cukup memadai sahnya seseorang itu kalau dia sebut, kita katakan aku nak solat fardu zuhur, aku nak solat fardu asar, itu maksudnya dalam mazhab Syafi'i telah sah. Kalau tambah bilangan rakaat dan lain-lain itu boleh, tak ada masalah. Tapi kalau kita katakan minimumnya niat tadi, itu memadai. Itu memadai. Sebab itulah jangan kita was-was dalam ketika niat. Kerana itu telah cukup. Qasad, ta'arud dan ta'yin. Ta'yin kita itu dah ada dalam tiga-tiga benda kita sebutkan tadi. Aku nak solat fardu asar, aku nak solat fardu zuhur. Itu memadai berkaitan hal itu. Cuma dibahaskan pula bila ataupun di mana tempat niat ni. Maksudnya bila waktu yang untuk berniat. Adakah boleh kita berniat sebelum daripada angkat takbir? Kita kena bezakan antara dua. Kita kena bezakan di antara niat dan azam. Azam benda lain, niat benda lain. Apa beza tu? Kalau azam sebelum perbuatan tu, contoh kalau kita tengah naik motor, naik kereta, dah ada dah kita nak solat, adakah itu dikira niat? Dalam mazhab Syafi'i itu tidak dikira niat, itu dikira azam. Niat itu adalah qasdu syai' muqtarinan bi fi'lih. Maksudnya dia kena ada muqaranah dengan perbuatan. Dalam mazhab Syafi'i, niat itu benda yang mana dimulakan dengan dia sama dengan perbuatan. Sebab tu dalam mazhab Syafi'i niat itu ketika mana kita angkat takbir. Kalau ada dalam jiwa kita aku nak solat fardu zuhur, itulah niat. Itulah niat. Jadi niat tu tempat dia kat mana pula kita katakan, adakah sebelum ibadah tu boleh dilakukan atau sebaliknya, saya kita akan sebutkan. Tapi secara awal konsep asas sebelum niat itu adalah di dalam ibadah. Kalau sebelum ibadah itu dia namanya apa? Azam. Jadi kena bezakan antara azam dan juga niat. Contoh kalau kita nak naik motor tadi tu, itu dalam mazhab Syafi'i dikira sebagai azam. Dia bukan dikira sebagai niat lagi. Niat itu adalah qasdu syai' muqtarinan bi fi'lih. Dia bila mana kita bersamaan dengan perbuatan tersebut, itu baru niat. Dan niat ni tak susah. Niat itu bukanlah kita katakan dia lintasan kata-kata. Tak. Semua orang kita ni, boleh katakan kebanyakan orang lah. Kebanyakan orang kalau kita angkat takbir, memang dah ada dah kita punya niat kita. Iaitu kita nak buat apa? Kita nak solat fardu sekian-sekian. Maka itulah niat. Dia bukanlah susunan kita, susun satu-satu perkataan, tidak. Kalau memang tujuan kita, solat itu, kita memang aku nak solat fardu zuhur, aku nak solat fardu asar, semua benda tu dah ada lah dalam jiwa kita. Maka itulah yang mana dikira niat, dan itu cukup memadai dalam mazhab Syafi'i. Sah. Sebab telah lengkap qasad, ta'arud dan juga ta'yin. Dah ada tiga-tiga tu lengkap. Tak ada masalah. Jangan was-was lagi. Menurut mazhab Syafi'i pun sah jika melakukan perkara sedemikian rupa. Tadi kita sebut beza antara azam dan juga niat. Niat tu waktu dalam ibadah ataupun pada permulaan ibadah, ataupun azam sebelum. Cuma ada beberapa ibadah yang mana dia azam tapi dihukumkan sebagai niat. Seperti mana apa? Puasa fardu. Puasa kita diwajibkan tabyid. Tabyid tu niat waktu malam. Kita bermula puasa kita mula bila mana? Waktu mana? Waktu dah masuk waktu mana? Dah masuk waktu subuh. Dah bila subuh masuk tu kita bermula puasa waktu tu, tak boleh makan dah. Kita niat waktu bila? Adakah kita niat bila mana azan baru kita niat ataupun sebelum? Kita niat waktu malam. Waktu malam kita niat. Sebab kita ketika mana puasa fardu diwajibkan tabyid. Tabyid itu adalah kita memalamkan niat kita. Waktu malam kita niat. Bukanlah waktu subuh tu baru nak niat. Jadi sebab itu kita katakan, bila kita kata nak niat puasa itu waktu malam, puasa fardu, dia sebelum puasa ke waktu sama dengan puasa? Sebelum. Jadi sebab itu kita katakan ada beberapa ibadah yang mana azam dia dihukumkan sebagai kedudukan niat. Dalam ibadah tertentulah seperti mana puasa. Dalam bab solat kita katakan boleh tak? Ada beberapa perbahasan dalam kalangan ulama. Boleh tak kalau kita nak ada niat tu sebelum pada solat tu, boleh atau tidak? Ada dibahaskan oleh para ahli ilmu, dan juga ulama mazhab Syafi'i ada menyebutkan, menukilkan pandangan-pandangan berkaitan hal ini. Yang pertama kita katakan mazhab Syafi'i, niat itu hendaklah dalam ibadah, awal ibadah, iaitu ketika mana takbiratul ihram. Kalau sebelum itu boleh tak? Kalau kita tengok dalam kitab Fathul Mu'in, pengarang ada menukilkan pandangan-pandangan yang membenarkan untuk seseorang itu dia niat sebelum mana solat.
Maksudnya contohnya nak solat, sebelum masuk solat tu dengan kadar yang sat sebelum waktu solat, taklah panjang sangat, mungkin berapa second, seminit, dua sebelum nak angkat takbir dia boleh niat dah. Walaupun kita ketahui tadi dalam mazhab Syafi'i kalau niat sebelum mana melakukan solat itu dikira azam bukan niat. Tetapi disebutkan dalam kitab Fathul Mu'in. Fathul Mu'in adalah salah satu kitab fiqh mazhab Syafi'i. Tetapi di sini dinukil dengan pandangan yang lain. Wa indal a'immatis salasah. Maksudnya di sisi imam-imam yang lain. Maksudnya imam yang tiga lagi mazhab. Mereka mengatakan bahawasanya yajuzu taqdimun niyati ala takbiri bizzamanil yasir. Maksudnya dibenarkan untuk takdim, untuk kita awalkan sikit untuk berniat qabla takbir. Maksudnya sebelum mana ataupun sebelum mana takbir ala takbir bizzamanil yasir. Sebelum kita nak bertakbiratul ihram dengan zaman yang sedikit, waktu sikit saja. Sebab tu saya kata tadi, kalau kita naik kereta tak memadai, itu jauh, waktu yang banyak. Ini bizamanil yasir, sebelum kita angkat takbir dengan waktu yang mana taklah panjang sangat, waktu yang sikit saja. Maka kalau kita nak berniat awal sebelum takbir, boleh menurut a'immatis salasah, dinukilkan kitab Fathul Mu'in lah. Tapi hakikatnya kena tengok lain lah, bagaimana pandangan dalam mazhab mereka dengan lebih terperinci. Itu kena tengok pandangan muktamad mazhab yang lain. Walaupun kita katakan kalau niat sebelum ibadah itu bukan dikira niat di sisi mazhab Syafi'i, dikira sebagai azam. Tetapi dalam mazhab-mazhab yang lain ada juga mereka membenarkan untuk niat qabla takbir, sebelum takbir, tapi bizamanil yasir. Maksudnya dengan jarak gap antara kita dengan takbir itu tak lama, sat. Maksudnya taklah masa sejam, mungkin seminit dua ke, itu dibenarkan. Walaupun asalnya saya ulang lagi sekali, menurut mazhab Syafi'i kalau dilakukan niat sebelum takbir itu bukan niat, itu adalah azam. Tetapi ulama mazhab Syafi'i juga menukilkan pandangan wa inda a'immatis salasah. Maksudnya di sisi pandangan dalam mazhab lain, mereka mengatakan boleh kalau nak dahulukan sebelum takbir, tetapi bizamanil yasir, dengan masa yang sedikit. Jadi bolehlah untuk orang waswas teruk. Kalau siapa yang mana dia nak takbir dia susah waswas, dia boleh untuk mengambil pandangan yang sedemikian rupa. Kalau untuk orang yang mana dia hadapi masyaqqah, dia ada masalah, dia asyik waswas terlalu teruk sangat, maka dia boleh untuk mengambil pandangan yang mengatakan boleh untuk kedepankan sikit, awalkan sikit sebelum takbiratul ihram. Walaupun dalam mazhab Syafi'i benda tu dikira sebagai azam, tapi bolehlah untuk kita beramal untuk orang yang waswas. Sebab dalam kitab I'anatul Talibin disebutkan orang yang waswas ni dia boleh untuk mengambil pandangan yang mana yang agak memudahkan untuk mereka. Untuk orang waswas terlalu teruk, waswasnya ada banyak kategori. Ada yang waswas biasa, ada yang waswas terlalu teruk. Untuk orang waswas terlalu teruk ni dia boleh mengambil pandangan yang mudah. Nanti bila sampai bab solat berjemaah kita akan bicarakan. Sebab dalam mazhab Syafi'i kita ketahui makmum wajib baca Fatihah. Tetapi beberapa ulama mazhab Syafi'i juga seperti disebutkan dalam I'anatul Talibin, untuk makmum yang waswas teruk maka ada hukum yang tertentu untuk dia. Yang mana terlalu teruk sangat, makmum yang mana waswas dia teruk sangat. Nanti bila sampai bab solat berjemaah kita akan bicarakan bab berkaitan itu. Jadi kita katakan niat tadi, pada yang kita katakan niat pada solat fardu itu kita wajib ada apa? Khasat kita nak buat apa? Kita nak solat ta'yin, solat apa? Zuhur ke asar, dan juga fardiyah, fardu. Aku nak solat fardu asar, sah menurut mazhab Syafi'i. Sebab dia telah ada tiga-tiga dia, khasat, ta'arrud dan juga ta'yin. Dalam kitab kita sebut fardiyah, setengah kitab lain sebut ta'arrud. Samalah maksud dia. Okey, yang kedua, wa in kanat nafilatan muaqqatatan karatibatin aw zati sababin wajaba qasdul fi'li wa ta'yin. Maksudnya adalah sekiranya solat tersebut, solat yang mana solat sunat yang terikat, dia ada waktu-waktu tertentu, ataupun solat tersebut seperti mana solat zati sabab, solat yang mana ada sebab tertentu. Okey, maksudnya kalau solat yang mana dia ada waktu-waktu tertentu untuk kita buat, ataupun solat zatus sabab yang mana ada sebab tertentu untuk buat, maka untuk solat ni dia kena qasdul fi'li. Qasdul fi'li maksudnya aku nak solat, itu masuk qasad. Masuk qasad adalah aku nak solat. Ataupun selalunya kalau kitab-kitab menyebutkan sahaja aku menggunakan solat yang lain lah. Tapi kalau kita nak mudahnya, maksudnya aku nak solat dalam jiwa kita. Dan juga kena ada ta'yin. Ingat lagi lah ta'yin tu benda apa? Ta'yin tu solat apa tadi? Kalau solat fardu lain, zuhur apa? Kalau solat sunat sebut solat sunat apa? Itu berkaitan benda yang kita sebutkan berkaitan ta'yin dan lain-lain. Contohnya adalah berkaitan dia ada beza antara zatus sabab dengan solat yang muaqqatah, yang mana dia ada waktu yang tertentu. Kalau solat yang mana mempunyai sebab, dia solat itu dia tak boleh buat
waktu yang mana maksudnya solat tu bukan bila-bila waktu boleh buat. Bila ada sebab tertentu barulah kita melakukan perkara tersebut. Itu solat yang mana zatus sabab. Yang maksudnya dia ada sebab-sebab tertentu yang kita hendak lakukan. Contohnya disebutkan di sini. Kalau dalam syarah di sini disebutkan antara solat yang sebegini rupa adalah seperti mana solat yang menyebutkan kalau solat muaqqatah dulu. Seperti mana solat Aidil Fitri dan juga Aidil Adha. Di sini maksudnya kalau solat yang mana ada waktu tertentu, solat Aidil Fitri dan Aidil Adha. Itu dia ada waktu tertentu. Tak boleh buat waktu lain. Itu yang terikat dengan waktu. Kalau solat yang terikat dengan sebab seperti solat istisqa. Istisqa adalah solat yang mana kita nak minta supaya hujan. Minta kepada Allah supaya hadir dan turunnya hujan. Itu istisqa. Dan juga solat khusuf, solat gerhana. Ini solat yang zatus sabab. Zatus sabab maksudnya ada sebab tertentu. Contohnya solat gerhana, khusuf. Tak boleh kita nak buat bila-bila waktu. Lah ni boleh buat tak? Tak boleh. Dia kena buat bila-bila zatus sabab, ada sebab tertentu. Sebab baru-baru ni kita ada buat solat kan, solat gerhana. Maksudnya kat sini semua masjid diperintahkan, diarahkan untuk buat solat gerhana. Maka siapa yang mana dia nak hadir melakukan solat tersebut, maka dia hadir menunaikan solat tersebut. Dia ada sebab-sebab tertentu. Tak boleh sekarang ni bila-bila masa kita saja nak solat. Nak solat apa? Kita nak solat gerhana, maka tak boleh. Sebab itu namanya zatus sabab, solat yang ada sebab tertentu. Solat yang terikat dengan muaqqatah. Maksudnya yang ada terikat dengan waktu tertentu, dia tak boleh juga buat waktu lain. Dia ada waktu-waktu tertentu seperti mana solat rawatib yang kita katakan tadi. Solat rawatib tertentu dia terikat dengan waktu. Dia tak boleh kita solat di luar waktu dia melainkan qada. Contohnya kalau kita ada solat qabliyah ke ba'diyah tertentu yang kita terlepas kita nak qada, itu tak ada masalah. Tapi kalau kita saja nak buat waktu lain, nak buat solat rawatib, waktu yang mana bukan waktu dia, maka tak bolehlah. Kita saja nak melakukan macam tu. Jadi solat yang mana kita katakan solat sunat yang ada zatus sabab, sebab tertentu ataupun ada waktu yang tertentu, maka wajib ada apa? Wajib ketika niat itu kita kata aku nak solat dan sebut nama solat tu solat apa. Sebut nama solat tersebut, kita nak solat apa, itu ta'yin. Dia tak wajib pun sebut sunat ke, tak wajib sebut yang tu. Jadi kita katakan kalau solat yang ada zatus sabab, yang ada sebab, ataupun solat yang mana kita katakan dengan waktu terikat dengan waktu tertentu, maka kita sebut aku nak solat dan solat apa. Itu sahaja, tak diwajibkan pun untuk kita sebut dia sunat ke apa, itu tidak diwajibkan. Itu untuk solat yang kedua. Solat yang ketiga, iaitu bila mana solat yang ketiga, wa in kanat nafilatan mutlaqah wajaba qasdul fi'li faqat. Jika solat sunat mutlak, maksudnya solat sunat mutlak ni tak terikat dengan apa tadi. Tadi solat-solat yang kita sebutkan tadi dia terikat dengan benda tertentu. Contohnya, kalau solat yang terikat dengan masa, dia terikat seperti mana? Rawatib, terikat dengan masa. Kalau terikat dengan sebab, seperti istisqa dan juga solat gerhana. Ini solat sunat mutlak. Kita memang nak solat kepada Allah. Allahu Akbar. Maka untuk solat yang ketiga ini pula, apa yang kena buat? Maka wajaba qasdul fi'li faqat. Dia hanya wajib niat apa? Aku nak solat. Itu saja. Dia ada jiwa dia aku nak solat. Maka dia kata macam tu pun itu telah memadai sahnya solat yang dia lakukan. Jadi sebab itu kita katakan niat ini ada 3 martabat dia. Yang pertama solat fardu. Solat fardu tadi kita kata dia kena ada qasad, ta'arrud dan juga ta'yin. 3 benda ni. Kalau dia kata aku nak solat fardu zuhur, sah. Sebab dia ada 3-3. Kalau untuk solat sunat yang zatus sabab, yang ada sebab ataupun terikat dengan waktu, dia kena wajib sebut apa? Dia kena qasad aku nak solat dan juga ta'yin sebut solat apa? Solat jenis itu. Yang ketiga, kalau solat sunat mutlak, maka tak perlu pun dia nak sebut jenis solat dia apa, dia hanya kata aku nak solat. Itu. Ini 3 perkara yang mana menyebutkan tentang bab kita niat solat. Kita sambung lagi. Al-fi'lu usalli wa ta'yinu zuhran atau asran wal fardiyatu fardan. Ini dia explain lah tentang tadi, iaitu kalau fi'lu qasad itu usalli, maksudnya aku nak solat. Itu kalau bahasa yang mudah kita nak faham. Saya guna bahasa yang mudah kita faham. Kalau saya guna sahaja aku mungkin tuan-tuan agak sukar nak faham untuk praktikkan dalam hati. Jadi sebab tu kita guna bahasa mudah faham. Wa ta'yin. Ta'yin adalah seperti mana kita sebutkan tadi, disebutkan zuhran atau asran. Zuhur ke asar ke apa-apa jenis solat, itu maksud ta'yin. Dan juga wal fardiyatu ataupun ta'arrud, sebut fardu. Itu berkaitan yang mana kita sebutkan berkaitan hal itu. Sekarang kita pergi pada bab yang seterusnya, muka surat 81, bab yang terakhir sebelum kita berhenti pada malam ni.
Faslun fi syuruti takbiratul ihram. Fasal yang menyatakan bahawasanya syarat-syarat kepada takbiratul ihram. Sebab itu kita katakan takbiratul ihram merupakan salah satu rukun dalam solat. Kita kena beza takbiratul ihram dan raf'ul yadain. Takbir kita menyebutkan Allahu Akbar, itu rukun. Adapun raf'ul yadain, mengangkat kedua tangan, itu bukan rukun. Itu termasuk sunnah. Tapi kita buatlah dia sunnah. Takbiratul ihram dia ada syarat-syarat yang mana kita wajib penuhi. Jika kita tidak penuhi syarat-syarat yang mana disebutkan, maka tidak sah takbir kita dan solat kita. Sebab itu kita kena ketahui, walaupun syarat-syarat ini nampak banyak, hakikatnya semua kita telah penuhi sebenarnya. Cuma kita nak tahulah dari sudut bagaimana dari sudut ilmu. Disebutkan di sini syurutu takbiratul ihram 16, iaitu syarat-syarat untuk sahnya takbiratul ihram mempunyai 16 perkara. Ini kita akan sebutkan ke-16 syarat-syarat ini. Yang pertama adalah antaqa'a halatal qiyami fil fardi. Hendaklah kita bertakbiratul ihram itu antaqa'a fi halatil, kita dalam keadaan apa? Dalam keadaan halatil qiyam fil fardi, dalam keadaan kita berdiri dalam menunaikan solat fardu. Apa maksud dia? Maksudnya macam ni. Contoh, dia tengah duduk, dia nak solat fardu ni. Dia pun rasa nak solat dalam keadaan dia nak bangkit, Allahu Akbar. Dia tengah duduk, dalam keadaan duduk dia pun Allahu Akbar. Tak boleh macam tu. Sebab apa? Hendaklah antaqa'a fi halatil qiyam fil fardi. Hendaklah dia niat ataupun hendaklah dia takbir itu ketika mana fi halatil qiyam, dalam keadaan berdiri, ketika mana dia okeylah, dia qadir, dia mampu berdiri. Ini tapi tak ada lah kita buat macam tu. Kita semua berdirilah. Sebab tu saya katakan syarat-syarat kita sebutkan ni semua kita dah penuhi. Cuma mungkin kok ada yang masih tak tahu, sebab tu kita ulang benda-benda ini. Jadi kita katakan kalau orang tengah duduk, kemudian dia nak solat, dia pun daripada duduk Allahu Akbar naik sikit-sikit, tak boleh macam tu. Sebab bertakbiratul ihram dia wajib dalam keadaan antaqa'a fi halatil qiyam, dalam keadaan berdiri. Rasulullah sebut fakabbir, hendaklah kamu bertakbir kalau kamu nak solat. Maka kita kenalah ikut syarat-syarat dia. Jadi yang pertama adalah ketika mana dalam keadaan kita berdiri. Yang kedua, wa antakuna bil arabiyyah, hendaklah takbiratul ihram itu dalam keadaan kita sebut bahasa Arab, bukan bahasa-bahasa yang lain. Kalau untuk orang yang tak tahu, dia tak tahu bahasa Arab ataupun mungkin dia pelat, dia baru masuk Islam, mualaf, itu ada bab dalam bab Fatihah kita akan sebutkan. Sebab untuk orang yang mana dia tak boleh nak sebut, dia tak boleh sebut takbiratul ihram, Fatihah tak sebut, mungkin dia baru masuk Islam, lidah dia tak boleh nak sebut benda tu, ada hukum yang mana, bab yang berbeza, hukum yang berbeza berkaitan orang yang baru masuk Islam. Contohnya dia tak boleh sangat nak sebut Fatihah macam mana, nak baca Fatihah pun tak reti sebab dia baru masuk, kerah lidah. Itu dalam bab berkaitan Fatihah kita akan sebutkan. Okey, jadi yang ketiga, wa antakuna bil lafzil jalalah, iaitu yang ketiga adalah hendaklah ketika takbiratul ihram itu kita menyebut lafzul jalalah. Apa itu lafzul jalalah? Maksudnya kita sebut Allahu Akbar. Kita tak boleh ganti Allah dengan perkataan lain. Mungkin ada orang yang mungkin dia barulah hafal surah Ar-Rahman, dia kata tukarlah Ar-Rahmanu Akbar, tak boleh. Dia kena lafzul jalalah. Maksudnya nama Allah itu, perkataan Allah, kalimah Allah dia kena sebut Allahu Akbar, dia tak boleh sebut Ar-Rahmanu Akbar, tak boleh ganti. Jadi hendaklah antakuna bil lafzil jalalah, hendaklah menggunakan lafaz jalalah, wa bil lafzil akbar, dan juga menggunakan perkataan akbar. Tak boleh kalau dia nak tukar Allahu Azam ataupun Allahu Rahman, dia tukar belakang pula. Tadi dia tukar depan, dia ganti lafzul jalalah dengan benda lain. Dia kata Ar-Rahmanu Akbar, itu tak boleh. Ataupun dia kata Allahu Rahman, dia ganti perkataan akbar. Ataupun perkataan akbar dia tukar dengan perkataan kabir, Allahu Kabir, itu pun tak boleh. Tak sah kalau buat macam tu. Maksudnya dia kena dengan menggunakan seperti mana lafaz sebenarnya kita sebutkan Allahu Akbar. Dia tak boleh tukar Allah dengan Ar-Rahmanu Akbar, tak boleh. Ataupun dia tukar pula belakang tu akbar, tukar dengan kabir, Allahu Kabir, itu tidak boleh. Yang seterusnya, kita tengok syarat seterusnya adalah wa tartibu bainal lafzain, dan tertib di antara kedua-dua lafaz itu. Maksudnya dia tidak boleh dahulukan, nak sebut akbar depan, Allah belakang, akbarullah, tak boleh. Hendaklah Allahu Akbar,
Mungkin orang tak tahu, dia ingat boleh buat macam tu, tak mustahil akan ada orang buat. Sebab itu kita tak boleh kalau kita meninggalkan tertib. Dia wajib tertib. Allahu Akbar, tak boleh Akbarullah. Akbarullah itu tak boleh kita sebut. Yang seterusnya, yang keenam, wa alla yamudda hamzatal jalalah, iaitu kita tidak memanjangkan hamzah ketika mana kita sebutkan Allahu Akbar. Kita tidak boleh menyebutkan sedemikian rupa. Maksudnya apa? Pada Allahu Akbar, hamzah di depan itu kita tak boleh kita matkan, maksudnya kita panjangkan Allahu Akbar. Kalau kita sebut macam tu jadi istifham. Istifham pertanyaan. Maksudnya adakah Allah Maha Besar? Tak boleh sebut macam tu. Jadi sebab tu disebutkan wa alla yamudda hamzatal jalalah. Tak boleh kita matkan, panjangkan hamzah jalalah pada Allahu Akbar. Allahu Akbar tak boleh. Sebut macam tu makna lari. Adakah Allah Maha Besar? Kita bertanya pula. Sebab tu tak boleh kalau kita panjangkan begitu. Yang seterusnya adalah wa adamu maddi ba'i akbar. Maksudnya kita tidak boleh memanjangkan bila kita sebut Allahu Akbar, pada ba itu kita matkan, panjangkan Allahu Akbar. Kita panjangkan tak boleh. Allahu Akbar, dia maksud lain. Kalau kita kata Allahu Akbar, kita panjangkan pada ba, dia bermaksud seperti mana apa? At-tablul kabir. At-tablul kabir maksudnya akbar, maksudnya adalah seperti mana gendang yang orang pukul yang besar tu. Maksud dia beza. Yang betulnya Allahu Akbar, tak ada Allahu Akbar, itu salah. Itu bacaan yang salah. Bahkan maksud berbeza. Kalau sebut akbar, maksudnya at-tablul kabir, iaitu gendang orang ketuk yang besar. Kalau kita baca dengan ikbar, lain pula. Maksud lain. Kalau kita orang baca Allahu Ikbar, itu maksud dia apa? Itu maksudnya ikbar salah satu ismun min asma'il haid, salah satu nama daripada nama-nama haid. Haid ada banyak nama. Kalau kita tengok kitab-kitab fiqh, belasan ataupun puluhan nama bagi haid. Nak menunjukkan kalau benda yang banyak nama ni, benda tu agak sukar lah. Sebab masalah yang paling sukar dalam bab fiqh ni, antara masalah yang memeningkan adalah masalah haid pada wanita. Jadi nama haid ikbar. Ikbar maksudnya ada mat pada ba itu dipanjangkan, itu adalah ismun min asma'il haid, salah satu nama bagi haid. Jadi kita katakan kalau orang baca Allahu Akbar, itu pun salah. Maksudnya at-tablul kabir, iaitu kita katakan gendang yang besar. Kalau baca Allahu Ikbar, itu pun salah. Itu nama daripada nama, salah satu dari nama-nama haid. Yang seterusnya adalah wa alla yushaddidal ba. Maksudnya dalam masalah ni dia tidak meletakkan tasydid pada ba. Maksudnya tidak meletakkan tasydid pada ba. Dia pada ba tu ada tasydid. Dia baca Allahu Akbar, dia tasydid tekan kat ba. Allahu Akbar, tasydid pada ba tak boleh. Maksudnya dia letak tasydid tekan. Kalau nak tasydid pada ba, automatik kaf dia akan tukar enggak? Try kalau kita baca tasydid pada ba tanpa tukar kaf, boleh tak? Sukar. Kalau nak tasydid pada ba, Allahu Akbar, dia buat macam itu tidak boleh. Sebab tasydid pada ba. Bila tasydid pada ba, automatik dia akan menukar kaf tu, baca lain. Sebab itu kalau orang sebut Allahu Akbar, dia tekan pada ba, maka itu tidak boleh untuk dibaca. Yang seterusnya, wa alla yazida wawan sakinatan au mutaharrikatan baina kalimatain. Maksudnya dia tidak menambah waw sakinah. Dia tidak menambah waw yang tengok live ni bukan telefon saya bunyi, ini masjid bunyi. Kotlah saya kata telefon ustaz lah bunyi waktu kuliah. Bukan, ni bukan telefon saya, ni masjid bunyi. Okey. Yang mana kita sebutkan tadi, kita tak tambah waw sakinah. Maksudnya waw sakinah, waw yang mana dia berbentuk sukun, yang mana kita katakan. Contoh, sekiranya seseorang itu dia baca Allahu Akbar, dia panjang. Allahu Akbar, itu bacaan yang tidak betul. Kalau siapa yang baca dia baca itu Allahu Akbar,
itu dia ada waw sakinah kat belakang tu, kat lepas ha tu seolah ada waw. Itu tak boleh. Ataupun juga sekiranya seseorang itu pun dia baca Allahu Akbar, macam tu pun tidak boleh jugalah. Sebab kita katakan benda-benda tersebut antara menyebabkan tidak sah sesuatu takbir itu. Jadi kita katakan kalau orang dia baca, dia letak waw sukun kat situ, waw sakinah lebih tepat kita katakan Allahu Akbar, dia panjang kat hu tu lama, maka itu tidak betul lah cara bacaannya tu. Ataupun dia letak Allahu Akbar, dia tambah waw di situ, itu juga antara bacaan-bacaan yang mana kita perlu perbetulkan sekiranya kita buat sebelum ni. Yang seterusnya adalah wa alla yazida wawan qabla al-jalalah. Dia tambah waw pula, tidak menambah waw sebelum mana dia sebutkan nama Allah. Seperti mana seorang kalau dia sebut wallahu akbar, itu tak boleh waktu solat. Dia takbir sebut wallahu akbar, dia tambah huruf waw di depan itu. Itu juga antara perkara mana kita katakan tidak sah jika menyebutkan sedemikian rupa. Seterusnya adalah wa alla yaqifa baina kalimatay takbir waqfatan tawilatan wala qasiratan. Dan ini adalah yang terakhir sebelum mana kita berhenti. Dia tidak waqaf, dia tidak berhenti baina kalimatay takbir, di antara Allah dan juga akbar, dia tak stop. Dia tidak stop dengan berhenti yang panjang. Kalau dia berhenti panjang Allah, dia berhenti lama, lepas tu baru nak sama akbar, itu tak boleh. Macam mana pula kalau berhenti pendek? Dia berhenti sikit, dia berhenti pendek, dia tak berhenti panjang. Itu bagaimana? Apa hukum dia? Contoh seperti mana orang yang mana tak cukup nafas panjang, maka adakah sah macam tu solat? Dia sebut Allah, dia stop sekejap sebab nak ambil nafas, tak stop lama, stop kejap, lepas tu dia sambung balik. Adakah itu menyebabkan batal atau sebaliknya? Ataupun juga seseorang yang mana dia sebut Allahu Akbar dalam hati, tak sebut kat mulut, adakah boleh atau tidak? Dia bertakbir tak dengar langsung suara, semua dalam hati. Adakah itu boleh atau sebaliknya? InsyaAllah itu pada pertemuan minggu depan lah, pada pertemuan akan datang. Itu kita akan bicarakan berkaitan ini. InsyaAllah kita bertemu lagi pertemuan akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.